warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua adik-adik? Saya adik-adik semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey. Sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, jom kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sirah. Sebelum itu, Ustaz nak tunjukkan satu video untuk adik-adik. Berkata benar itu sidik, buat dengan betul amanah, ajarkan Islam itu tabligh, bijaksana itu fatona. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 4 sifat Nabi yang kita patut contohi. Barulah boleh jadi hebat. Nabi Muhammad jujur, Nabi pemimpin yang Amanah, Nabi ajarkan Islam, tabligh, Nabi bijaksana. fatanah. Nabi Muhammad kekasih Allah, insan mulia, cahaya terangi alam semesta. Muhammad, Nabi kita hero yang terhebat, ikutan kita semua Muhammad. Rasulullah hero yang terhebat, ikutan kita semua. Berdasarkan video yang Ustaz tunjuk tadi, apa yang adik-adik semua nampak? Cerita Ummah Hana mengenai sifat Rasul. Okey. Agak-agak apakah tajuk yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita akan belajar tajuk tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulakan tajuk kita pada hari ini, jom kita kenal siapa Nabi Muhammad dan kenapa Nabi Muhammad digelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir di kalangan nabi-nabi yang terdahulu. Tahukah adik-adik kenapa nabi kita diberi gelaran Al-Amin? Ya adik-adik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat dan kepribadian yang mulia. Baginda tidak pernah berbohong dan berdusta. Baginda berlemah lembut dalam pergaulan dan percakapannya. Semenjak kecil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan sifat sopan santun, berbudi pekerti dan berpribadi yang tinggi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menolong orang yang memerlukan bantuan tanpa mengharapkan sebarang balasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar terhadap siapa sahaja. Baginda sentiasa tersenyum dan ceria. Baginda bergaul dengan semua golongan, sama ada dewasa maupun kanak-kanak. Baginda seorang yang jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Oleh sebab itulah mereka menggelar Nabi Al-Amin. Tahukah adik-adik, apakah peristiwa yang menunjukkan kebijaksanaan Nabi dalam menyelesaikan masalah masyarakat? Baik adik-adik,
Semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, kota Mekah telah dilanda banjir. Bangunan dinding Kaabah. Semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, kota Mekah telah dilanda banjir. Bangunan dinding Kaabah runtuh. Orang-orang Arab Quraisy telah bersepakat untuk bergotong royong membina semula Kaabah. Pembinaan tersebut melibatkan pembesar-pembesar kaum Quraisy, yaitu Abbas dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembinaan itu diketuai oleh Baqum, seorang tukang kayu berbangsa Arab. Setelah selesai membina Kaabah, mereka meninggikan pintunya daripada aras tanah sehingga terpaksa menggunakan tangga untuk memasukinya. Kemudian mereka ingin meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Ketika ingin meletakkan Hajarul Aswad, berlaku perselisihan faham mengenai siapakah yang layak untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Perselisihan ini hampir-hampir membawa pergaduhan dan peperangan. Dalam pertelingkahan itu, seorang lelaki tertua Quraisy bernama Abu Umamah bin Al-Ghirah telah mencadangkan supaya melantik seorang hakim untuk mengadili pertelingkahan itu. Mereka bersetuju memilih orang yang mula-mula memasuki Masjidil Haram pada keesokan harinya. Secara kebetulan, orang yang mula-mula memasuki Masjidil Haram pada hari itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda telah dilantik menjadi hakim. Inilah cara Nabi Muhammad menghakimi perselisihan itu. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentangkan serbannya dan meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengahnya. Semua ketua waqf memegang bahagian tepi kain serban tersebut dan mengangkat bersama-sama ke tempat yang disediakan di Kaabah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan sendiri Hajaratul Aswad di tempat asalnya, yaitu Kaabah adalah rumah ibadat pertama yang dibina untuk tujuan beribadat. Maka dengan cara itu Nabi Muhammad dapat menyelesaikan perselisihan antara kaum Quraisy. Ini membuktikan bahawa Nabi mempunyai kepribadian, iaitu dalam kebijaksanaan dalam menguruskan masalah. Baiklah adik-adik masyarakat, ada satu lagi peristiwa yang menunjukkan kepribadian Nabi Muhammad yang tinggi, yaitu peristiwa Nabi Muhammad berniaga ke Syam. Bapa saudara Nabi bernama Abu Talib telah membawa baginda yang ketika itu masih berumur 12 tahun untuk pergi berniaga ke Syam. Pada asalnya, Abu Talib keberatan untuk membawa Nabi bersama kerana masih kecil. Tetapi akhirnya Abu Talib bersetuju membawa baginda di atas pujukan rayu baginda yang mahu mengikutinya. Semasa di Syam, Abu Talib telah dimaklumkan oleh seorang pendeta yang bernama Buhairah tentang lahirnya seorang Nabi dari kalangan bangsa Arab. Buhairah melihat ada tanda
kenabian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buhairah telah menasihatkan Abu Talib supaya membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke Mekah kerana bimbang akan keselamatan baginda. Ketika baginda berumur 25 tahun, baginda pergi ke Syam sekali lagi bersama Maisarah bagi menguruskan perniagaan Khadijah. Perniagaan yang diuruskan baginda mendapat keuntungan berlipat ganda. Semasa Nabi menjalankan perniagaan, Nabi tidak pernah berbohong mengenai barang yang dijualnya. Nabi amanah dan tidak pernah mengkhianati majikan yang memberi tanggungjawab untuk menguruskan perniagaannya. Dengan kepribadian Nabi yang jujur dalam perniagaan, baginda tidak pernah mengenakan riba dalam jualan, tepat dalam sukatan dan timbangan, serta jujur dalam mempromosikan barang jualan. Okey adik-adik, berdasarkan apa yang Ustaz sampaikan tadi, Ustaz nak tanya beberapa soalan. Ustaz harap adik-adik semua bersedia menjawab soalan Ustaz. Baiklah adik-adik, soalan yang pertama. Apakah gelaran untuk Rasulullah atas kejujuran baginda dalam setiap perkataan dan perbuatan? Ya, betul. Jawapannya adalah Al-Amin. Okey, baiklah. Soalan yang kedua. Dalam peristiwa apakah Rasulullah diberi kepercayaan untuk menyelesaikan masalah perbalahan antara kabilah di Mekah? Ya, betul. Jawapannya adalah peristiwa perletakan Hajaratul Aswad. Okay, soalan yang terakhir. Apakah yang menyebabkan perniagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat keuntungan? Ya, jawapannya adalah Nabi tidak mengenakan riba atas jualannya. Nabi tepat dalam sukatan dan timbangan. Dan Nabi jujur dalam mempromosikan barang-barang jualan. Okey, sebagai penutup kepada sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak tanya, apakah yang adik-adik dapat rumuskan daripada kisah kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Ustaz ajarkan tadi? Nabi Muhammad merupakan seorang yang bersifat jujur, amanah, menyampaikan dan bijaksana. Baginda seorang pemimpin yang adil dan disegani. Kita mestilah mencontohi sifat-sifat dan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Ustaz harap murid-murid dapat memahami dan mengambil manfaat serta mengamalkan sifat-sifat Nabi yang mulia dalam kehidupan seharian. Semoga bertemu lagi di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين